الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا كلها خالصة لوجهك الكريم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kepada pengajian kita pada malam ni, kitab Al-Halal wal Haram karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, termasuk pada muka surat 203. Itulah. Jadi kita masuk di dalam bab di bawah tajuk menjaga harga diri dalam bekerja. Sudah. Masa saya kita masuk dalam kotak, tak tahu kat mana, pinjam kita semua. Ya. Jadi kata dia, Nabi SAW juga telah menolak pemikiran setengah-setengah orang merendahkan setengah-setengah pekerjaan atau perusahaan terhadap setengah yang lain. Beliau, yakni Nabi SAW, mengajar para pengikutnya bahawa kemuliaan yang sebenar, kemuliaan itu ialah bila seseorang itu bekerja untuk mencari sara hidupnya dengan apa pekerjaan sekalipun, dan bahawasanya kehinaan dan penyia-nyiaan diri itu ialah bila seseorang itu menggantungkan kehidupannya atas bantuan orang lain. Jadi kata dia, Nabi SAW melarang umat dia menghinakan kerja orang lain. Walaupun kerja itu nampak hina di mata masyarakat, tetapi Nabi SAW larang. Kenapa? Kerana kita dalam masyarakat, kita saling bantu-membantu. Kita walaupun pekerjaan kita besar macam mana pun, hebat macam mana kerja kita, tetapi kita nak makan nasi, kita perlu kepada keringat seorang petani. Petani yang membantingkan tulang, petani yang bermain dengan seluk lumpur yang musuh itu, petani yang membajak tanah dan sebagainya. Maka walaupun nampak kerja seorang petani itu nampak lekit, tetapi sebenarnya dia itu banyak jasa kepada kita. Oleh itu Nabi SAW larang kita menghina mana-mana pekerjaan, walaupun pekerjaan itu dalam sosioekonomi kita nampak dia adalah kerja yang lekit. Nak makan nasi saja tak boleh, tuan-tuan semua. Kena ada lauk, lauknya ikan. Ambil kat mana? Ambil kat lauk. Siapa ambil ikan kat lauk? Nelayan. Walaupun nampak nelayan tu kerjanya busuk, main dengan ikan, berpeluh dan sebagainya, tetapi dia mulia kerana dengan mereka inilah kita dapat makan ikan. Baik, nak lauk apa? Nak lauk ayam. Yang ayam tu belanya, yang pembela ayam tu walaupun kita nampaknya bermain dengan tai ayam, bermain dengan ayam yang busuk tu, main dengan tedok bagi makan ke ayam, nampak bagi kita ini suatu perkara yang hina. Tetapi sebenarnya dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau tidak, kerana mereka ini kita nak makan nasi saja, lauk ayam, daripada mana nak dapat ayam. Begitulah seterusnya, tukang kutik sampah ke, dia duduk belakang lori pagi-pagi itu, tuan-tuan semua. Dia duduk bergayut tu, tuan-tuan semua. Coba kalau tak ada hak bergayut tu belakang lori tu, tuan-tuan semua.
Sekarang 4 tan siapa rumah kita tak keluar-keluar tu semua. Dah, Allah, cuba seminggu tak datang. Buka tu siapa bola penuh tu semua. Allah tuan-tuan semua. Tuan-tuan boleh bayar tak? Buka pun masuk pula angin pula air loti masuk dalam rumah kita. Rumah kata apa benda lah baru dia pak. Sampah seminggu dah lalu sampah tak datang ambil. Jadi kalau tak ada gayu kat belakang tu tuan-tuan semua nampak kita kata ish. Teruk betul lah gayu belakang ni dia kata. Elok duduk belakang sampah ulaknya nyok dia boleh minum tengok ais kata. Enggak. Dia biasa gitu nak macam mana? Enggak, dia biasa tak ada masalah. Allah tegak apa nak? Allah bisa tegak biasa. Tak ada masalah tuan-tuan semua. Macam kita lah, kita orang Kelantan. Saya orang Kelantan tuan-tuan semua. Wudu biasa wudu. Lah, kena orang tak biasa tengok wudu cium pula. Busuk betul lah. Boleh makan pula wudu. Dulu-dulu kan orang Kelantan banyak kerja di Kedah. Dia tak ada kaitan nak hina lagi mana-mana dah cerita lah. Dulu-dulu zaman tutup kita dulu orang Kelantan pergi kerja ke Kedah. Kerja apa tuan-tuan semua? Kerja ni banting padi. Kan di Kedah kan banyak padi kan. Jadi di Kelantan tak banyak sangat naik kereta api pergi ambil upah sana. Jadi dia orang pergi kerja sana. Biasalah orang Kelantan makanan ruji dia wudu. Kita bawa lah wudu tu. Jadi orang Kedah di sana dia tak pernah tengok wudu kan. Dia kata apa benda ni, dia kata busuk makan. Jadi esoknya orang Kelantan nak belajar orang Kedah. Jadi dia pun ambil ikan sekor, curah wudu tu banyak, buat macam kuah. Esok ajak makan. Bayar mana sana? Apa ni? Ni gulai Kelantan terkenal ni. Dia kata gulai. Kali kawan tu pun hidup pula wudu. Sudah pula hidup kita semua. Buat macam kuah. Itu tak betul, kita tak tahu lah kita tu. Jadi tuan-tuan semua begitu. Maknanya Islam ni dia tidak menghina mana-mana kerja. Wa'imah kerja apa sekalipun. Walaupun yang mulia itu nampak mulia, sebenarnya sama saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah Taala jadikan ini kerja macam ini kerja macam ini. Kan Allah Taala nak jadikan alam ini berjalan dengan bersistematik. Dan alam ini sentiasa makmur. Kalau semua kerja pejabat apa tuan-tuan semua, siapa nak tanam padi? Tak. Kalau semua kerja tanam padi apa, siapa nak urus kerajaan? Itu sistem dia elok Allah Taala buat ini. Pasal tu balik-balik ujungnya kita apa tuan-tuan semua kembali kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaklah kita dulu bila kita tu tengok Allah aku ni kerja macam ni pasal ngaji tak pandai ni. UPSR orang lain dapat 5i, aku dapat 5i. Dah contoh. Jadi tak apa pandai, itulah ngaji malas dan sebagainya. Kerjalah dulu. Kata tak. Itu semua sebab je. Sebab Allah Ta'ala nak buat sebab. Tapi memang Allah Ta'ala dah takdirkan kita tu lagu tu kehidupan kita nak menguruskan alam tu dengan cara macam tu. Kerja kita begitu. Sistem Malaysia susah juga kadang-kadang. Apa-apa dia duduk main nak buku 5A tu ataupun nombor 1. Nombor 1 tu segelas orang je. Tak, mana nak boleh ramai-ramai nak masuk nombor 1. 5A pun sama. Susah juga sistem diukur dengan 5A ni agak susah juga lah. Tak apa sebenarnya dapat 5A ke dapat 10A ke bagus. Tapi kadang-kadang ada yang mengukur kesolehan, kebaikan seseorang tu di situ. Jadi ada 10 cucu kan. Tu pun tanya, ini dapat lewat berapa A? Ini 5A. Ini ada cucu datuk. Ni 10A SPM. Itulah keturunan aku lah tu ni. Ni biasa apa ni? 5D. Tak keturunan siapa. Lagu tu semua pasal dia ukur 5A tu kan. Dia tak tahu hal dia 5A, 10A sembahyang mudah. Ni 5D pun tapi sembahyang tak tinggal. Mana berjaya di sisi Allah Ta'ala sebenarnya? Apa tu berjaya walaupun dapat 5D pun.
Baik. Masa ada tuan gitu. Ada orang gitu. Kata dia, yang betul-betul hinanya ialah orang yang menyia-nyiakan diri dia dengan bergantung kehidupan pada orang lain. Minta-minta kepada orang lain. Kita dah belajar kuliah yang sebelum ini pada bulan lepas. Kita dilarang meminta-minta daripada orang lain. Kata dia, yang hina sebenarnya orang yang tak bekerja. Itulah orang hina. Pasal Nabi SAW suruh kita bekerja. Beliau berkata, yakni Nabi SAW berkata, yakni bersabda, li'an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihazmati hatabin ala zahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairun min an yas'ala an-nasa a'tahu aw mana'uhu. Muttafaqun alaih. Kalau seseorang kamu mengambil tali temalinya, tali lah, kemudian dia mengangkat seikat kayu di atas belakangnya, dengan tali itu dia ikat kayu, lalu dijualnya untuk dijadikan kayu api ke apa tak sekira lah, jual, dapat duit dengan tu. Yang itu Allah Ta'ala akan memutihkan wajahnya. Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti akan berikan cahaya kepada wajahnya berseri-seri. Maknanya menunjukkan dia orang baik lah di akhirat besok-besok. Adalah lebih baik daripada dia meminta-minta orang, baik diberikan orang apa yang dimintanya ataupun ditolaknya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kita kali kita pergi dalam hutan, tebang pokok, tebang ranting, ikat dengan tali, pikul, pergi jual kat kedai, dapat 2-3 ringgit. Yang itu akhirat besok-besok muka ni bercahaya-cahaya. Lebih baik lagi daripada kita diminta orang tertadah tangan, yang itu dapat 2 ringgit je, yang ni dapat 200 ringgit saja. Tak ada tangan je. Nampak penuh asal dah poket. Tak ada sama dalam tangan dia. Kosong dia kerja dah. Jadi balik kira 200 hari. 200 banyak berapa hari dia. Dia minta-minta. Baik. Minta-minta macam tu kita dah belajar dalam hadis sebelum tu. Nabi paling hebat sekali dan makhluk paling mulia sekali. Tak ada makhluk lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Tu orang tu kata, innaka la majnun. Muhammad kalau orang gitu. Nah, bagi kita ni biasa lah kalau orang kata tu. Tak lepas tu semua. Tuan-tuan dia tak tahu je. Orang kata ke belakang tuan-tuan semua maju. Saya pun banyak. Cuma saya tak tahu kalau tahu apa itu. Kita tak tahu tuan-tuan semua. Mesti ada orang kata, nah, kalau ceramah lama Ustaz. Ustaz mana tu? Ustaz lama. Kalau pendek, Ustaz mana? Ustaz pendek. Dia isyak nanti lah. Dia tak kenal belakang tuan-tuan. Biasa. Kerja apa pun yang penting halal, insyaAllah. Kerana kita ingat kerja kita ni adalah satu ibadah. Baik. Kemudian seterusnya, mencari cara hidup melalui bercucuk tanah. Baik. Di dalam Al-Quran Al-Karim, sebagai menunjukkan keutamaan dan pembalasan terhadap anak Adam, Allah Ta'ala telah menyebutkan asal usul yang tidak boleh tidak pasti dijalankan untuk mengadakan bercucuk tanah. Kerana itulah asal kita. Kita ni diciptakan daripada tanah dan makanan kita pun daripada tanah. Tuan-tuan tengoklah makanan tuan-tuan semua tak ada daripada langit. Tuan-tuan makan apa? Makan apa? Ayam. Ayam daripada mana tuan-tuan semua? Tanah. Dia makan apa benda? Dia makan cacing apa semua. Cacing itu daripada mana? Tanah. Sayur. Sayur daripada tanah. Lembu. Lembu makan rumput daripada mana? Tanah. Semua makanan kita daripada tanah. Air yang kita minum keluar pada mana? Tanah. Kalau kotor daripada langit, dia ambil daripada tanah. Nah, dan kalau hak turun daripada langit, betul-betul kalau tetap ada proses apa tu? Fotosintesis. Kamu sudah tahu lah. Lama dan tiga saya. Maknanya panas tu kan, dia panaskan laut, lepas tu jadi awan. Awan pergi ke bukit, turun hujan. Itu saya tahu lagi. Fotosintesis. Kamu sudah tahu lagi. Oh, proses apa pula? Tak boleh biar tanya cikgu saya nanti lah. Jadi maknanya tu kan, maknanya air, dia ambil air daripada tanah tu kan. Jadi maknanya kan itu asal kejadian
makanan kita pun daripada tanah. Makanan kita ni berasal daripada tanah. Bumi itu telah disediakan Allah untuk menumbuhkan dan menghasilkan. Jadi dijadikannya bumi mudah untuk tumbuh-tumbuhan dan terbentang untuk disawahkan. Semua itu adalah nikmat buat makhluk yang pantas sekali disebutkan dan disyukuri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litaskunu minha subulan fijaja." Surah Nuh, Allah Ta'ala kata apa? Dan Allah menjadikan bumi untuk kamu sebagai terbentang luas. Allah Ta'ala buat bumi ini terbentang luas supaya kamu dapat melalui, membuat padanya jalan-jalan yang luas. Maknanya supaya kita dapat duduk di bumi ini, buat jalan-jalan luas. Maknanya jalan-jalan mencari rezeki yang luas. Boleh cari macam-macam. Boleh cucuk tanam, boleh melakukan terus. Yang penting rajin je. Ada rajin tentu semua tak ada masalah. Tapi sekarang memang menteri suruh tanam lakuk atau menteri kan memang suruh tanam. Dia kata kalau apa benda serai mahal, tanam serai. Kan dia suruh tanam dalam pasu. Kalau tu rumah flat, tanam dalam pasu. Orang tanya pula, buat durian mahal juga. Dia kata kita kena tanam durian dalam pasu. Jadi tuan-tuan semua, jadi maknanya betul lah, dia nak cari property yang boleh tanam dalam pasu. Wallahu a'lam. Firman yang lagi, wal arda wada'aha lil anam fiha fakiyatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asbi wal raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bumi itu diletakkan Allah buat manusia. Padanya ada buah-buahan dan pepohonan kurma yang bermayang, dan bijian yang benih yang berdaun dan berbawang. Maka dengan bukti-bukti Tuhan kamu, yang manakah yang kamu mahu dustakan? Benda ayat Quran sebut cerita pasal kena tanaman. Kemudian air pula yang dipermudahkan Allah Ta'ala buat manusia. Diturunnya air hujan yang lalu mengalir dalam sungai-sungai, yang kerananya bumi yang mati itu dapat dihidupkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i maa'an akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban." Dan dialah Tuhan yang menurunkan air hujan dari langit. Maka dengan air hujan itu, tengok itu tersebut, Allah Ta'ala suruh ini sains ni. Maknanya orang masa tu belum belajar sains lagi. Rupa-rupanya yang menumbuhkan pokok tumbuhan air hujan. Allah Ta'ala dah tumbuh, tapi sebabnya disebabkan kerana air hujan. Pasal tu menurut sanad hujan, Allah Ta'ala kata, dan kami keluarkan dengan air hujan itu, kami keluarkan tumbuh-tumbuhan dari tiap-tiap sesuatu. Pasal tu tuan-tuan, kalau tak ada air hujan, tuan-tuan semua payah nak tumbuh pokok. Rupa-rupanya pokok ni tumbuh dengan air hujan. Baik, lalu kami keluarkan daripadanya pohon yang hijau. Jadi lepas tumbuh tu tumbuhlah pokok-pokok khadira. Khadira tu hijau. Betul. Fa akhrajna minhu khadira hijau. Maknanya pokok-pokok sayur-sayuran daripadanya warna hijau. Itu dia. Kalau orang tanya, antara warna yang disebut dalam Quran ialah hijau, khadira. Tak ada kaitan dengan matian boleh. Dah ada khadira. Jadi Nabi Khadir tu ialah hijau. Jadi Khidir dia macam ni lah. Khadir bacanya. Orang Melayu kita baca Khaidir. Khaidir itu tak tepat. Ni Khadir, Nabi Khadir. Khadir itu pasal apa? Pasal Nabi Khadir ni kalau dia pergi mana-mana, dia duduk tempat itu akan jadi hijau. Jadi kalau nak cap Nabi Khadir, kalau Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita lah, pasal mengikut setengah riwayat Nabi Khadir ni belum mati lagi. Ada riwayat kata dah meninggal, itu khilaf ulama lah. Tapi ulama-ulama sufi mempercayai bahawa Nabi Khadir belum mati lagi. Jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjumpa dengan Nabi Khadir, antara tanda-tandanya ialah kalau dia duduk satu tempat, itu tempat hijau.
Atau orang yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dan nampaknya orang lain tak nampak. Macam Lailatul Qadar juga, Lailatul Qadar orang tu je nampak, orang lain tak nampak. Pasal tu guru saya dulu kata, kalau kita duduk kat kedai tu kan, kita duduk kat rumah tu, orang datang minta rumah kita, minta duit ke, minta sedekah. Tadi kita belajar dah, kita dilarang meminta-minta. Tapi kalau orang minta, Nabi ajar kata, Nabi ajar apa? Qumtus sa'il walau ja'a ala farsi. Bagi kepada orang meminta, walaupun dia datang naik kuda. Mana dia kaya. Nah, dia datang rumah kita tak minta sedekah tapi naik kuda. Kuda ni kaya dah tuan-tuan semua, orang masa tu. Tu ada. Wa amma sa'ila fala tanha. Orang yang meminta-minta jangan jengkau. Jangan henti. Macam tu. Jadi kalau orang datang minta kat kita, kita ada duit, ambillah bagi duit tu semua. Kalau tak ada duit, cakap dia dulu, saya tak ada duit. Pasal kadang-kadang tuan-tuan semua mungkin tuan-tuan nak jadi wali. Kan? Allah Ta'ala hantar Nabi Khidir AS jumpa dengan kita, uji. Pasal banyak wali-wali Allah, sebelum mereka jadi wali, Allah Ta'ala hantar Nabi Khidir, uji. Betul kan dia boleh jadi wali. Jadi minta. Ada satu wali Allah, Nabi Khidir datang ketuk, minta, dia bagi. Ketuk lagi, minta, dia tak tahu Nabi Khidir. Minta sampai 10 kali ketuk. Bagi. Yang ke-10 dia kata, ambil balik, dia bagi semua. Dia minta. Sebenarnya aku datang nak puji, aku Nabi Khidir. Jadi tuan-tuan semua datang, minta, tak bagilah. Nabi tak salah tanya lah, Nabi Khidir lah. Tak ada kerja, tu nak tanya dah. Kalau tuan-tuan tanya, gitu. Dia mengaku cuma lepak. Saya nak begitu ya. Jadi tuan-tuan semua mungkin Wallahualam itu pada pemahaman ataupun ajaran ahli sufi, itulah pegangan mereka. Mungkin ada pengalaman mereka berjumpa lah. Wallahualam, kita nak dustakan tak lah, pasal mereka mungkin berdasarkan pengalaman mereka. Baik. Jadi keluarlah pokok-pokok pohon yang hijau, khadira itu hijau. Yang daripadanya kami keluarkan pula biji-biji yang tersusun. Lepas tu bila dah besar hijau tu, dia akan keluar pula biji-biji tumbuhan. Kemudian lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا." Surah Abasa. Hendaklah manusia itu memandang kepada makanan. Ini tuan-tuan semua Allah Ta'ala ajar supaya kita berfikir. Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Maksud itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala galakkan kita berfikir. Fa'dabiru ya ulil albab. Ambil iktibar wahai orang yang akal. Banyak tuan-tuan semua. Ini pun sama juga. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia tengok kepada makanan itu. Bila kita nak makan, itu semua cukup kita fikir. Ada tak kita fikir? Ini Allah Ta'ala suruh fikir. Falyanzuril insan, hendaklah insan manusia, yanzur itu tengok, ila kepada ta'ami, makanan. Tuan-tuan hadap nasi biryani, tuan-tuan fikir dah tengok nak makan. Rasa tak fikir dah. Tengok, fikir juga lah, fikir nak ambil yang mana dulu. Kan? Lah mana dulu nak ambil, itu je. Allah Ta'ala kata, "Falyanzuril insanu ila ta'am." Cuma fikir. Kalau fikir, insyaAllah tuan-tuan, mari kita bersyukur. Ini nasi ni datang sini ni, sebelum sampai sini ada orang usaha orang nak masak. Sebelum orang tu masak tu, berat. Sebelum berat tu, beli. Sebelum beli tu, petani tanam. Itu dia pergi panjang mana. Sebelum petani tanam tu, itu kalau dia fikir tu, ya Allah. Pasal tu kalau fikir tu, nasi sebiji pun rasa sayang kan. Pasal dalam nasi sebiji kita tu, tuan-tuan semua, berapa ramai orang terlibat. Nasi sebiji tu, berapa ramai orang terlibat. Kita kena tengok. Ada tengok tak? Dah lah. Ayo betul. Baik baca ni, ingat tak tahu. Kita baca tak ingat dah. Bismillahirrahmanirrahim.
Pasal tuan-tuan semua kalau nasi ke makanan tumbuh tu Nabi ajar ambil you makan. Dan antara hikmahnya kalau siapa ambil makanan yang terjatuh, dia tidak akan papuk. Itu Nabi semua. Lagi lepas makan jilat tangan. Itu mengelakkan daripada kepapuan. Maknanya kita ni murah rezeki. Makan jilat tangan. Tapi kalau tuan-tuan semua, yalah, kadang-kadang ada kita ni tak bagus juga. Kalau makan jilat tangan depan orang, tengok tak cukup makanan. Dia kata tak cukup makanan. Datanglah pula tuan rumah bawa nasi dan bawa sila. Bukan masalah nak tambah, masalah memang dah berhenti, tapi ada tangan jilatnya. Jadi tuan rumah tengok terjilat-jilat dengan kita tak cukup makan. Tambah lagi, dah tambah lagi, makan lagi, dah habis jilat pula, tambah lagi pula, dah jilat dah berhenti. Tuan-tuan semua bukan masalah tak cukup makan. Sama juga setengah-setengah adat setempat tu. Tak macam saya kalau di Brunei tuan-tuan semua. Itu ada yang tak bagus-bagus. Tak boleh jangan makan nasi sampai habis dalam pinggan. Itu ada. Jadi kalau tak habis dia akan tambah. Itu dia sekali tuan-tuan semua saya di Brunei. Rumah pangeran kabar raja lah tuan-tuan. Makan dia di depan. Dan kita raja-raja dia rasa segan juga. Dah habis peran buat masuk. Sudah kita nak cakap macam mana. Kalau kat semua kamar selayan kan tak masuk. Saya buat lagi pinggang, tak ada masalah. Di rumah orang tuan-tuan. Dah habis, bawa pula masuk lagi. Sudah. Memang malam tu macam itu jalan. Dan nak boleh nak betul-betul dia percaya kita dah cukup tuan-tuan. Susah juga. Jadi tuan-tuan semua, makanan tu jangan biarkan dia keluar gitulah. Pasal bila kita perhatikan dia, kita akan lihat bahawasanya ada di sana macam-macam jasa orang. Kemudian kata Allah Ta'ala lagi, kami curahkan air sepencurahan, kami turunkan air kita lagi. Kemudian kami belahkan bumi pembelahan. Kemudian bila turun hujan tu akan terbelah bumi, keluarlah pupuk. Summa syaqaqna al-ardha syaqqa. Syaqaqna tu belah. Kemudian lalu kami tumbuhkan padanya berupa biji-bijian. Fa'ambatna fiha habba tu biji-bijian. Habba. Biji-bijian. Kemudian antara biji-bijian yang disebut di sini wa'inaban wa qadba, anggur dan sayur-sayuran. Inab tu anggur. Inab. Jadi kenapa hikmah Allah Ta'ala sebut anggur di sini? Wallahu a'lam, tak sebut buah-buahan lain. Kata ulama, kerana di dalam anggur itu banyak keistimewaan. Yang anggur kering itu kita bagi kismis. Jadi dari sinilah antara ulama-ulama kita ambil panduan. Siapa yang rajin makan kismis itu, otak dia lega sikit, kuat hafalan. Inap tu anggur-anggur, bila dia dikeringkan tu semua, kita sini bagi kismis. Yang kedua, dalam banyak-banyak buah, buahnya kena zakat dua jenis saja. Buah anggur dengan buah kurma. Buah lain tak kena zakat tu semua. Contoh tanam banyak mana durian pun ada 2-3-400 biji sehari, turun kungkung tak kena zakat. Melainkan tuan-tuan jual. Kalau tuan-tuan jual, kenalah zakat. Zakat apa? Zakat perniagaan. Bukan zakat buah-buahan. Zakat buah-buahan, buah-buah ni saja. Buah anggur yang dikeringkan. Yang kedua kurma. Kerana buah-buah ni je diakui oleh ulama tahanam. Buah lain tak boleh tahanam. Durian boleh tahanam. Boleh kalau jadi terpoyok lah. Tapi dalam durian tu tak boleh lah. Lepas tu jadi lepuk. Boleh juga. Jadi tuan-tuan semua itu adalah beberapa khasiatnya tuan-tuan semua. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut? Jadi itu panjang lebar disebut dalam tafsir. Allah Taala khususkan inabat, qadba itu sayur-sayuran lain banyak. Kita kalau kita baca Quran tuan-tuan semua, kita jumpa dalam Quran buah-buahan yang Allah Taala sebut. Macam contoh dalam surah At-Tin, wat-tin, waz-zaitun, buah tin, buah zaitun.
Pasal apa Allah Ta'ala sebut buah tiga zaitun, tak sebut buah durian, buah rambutan? Nah, kita ada lah munasabah tu. Kita kena fikir. Jadi orang buat kajian, oh buah tin khasiat mana? Zaitun, khasiat mana? Itu yang sekarang ni lari sangat minyak zaitun tu. Nah, orang jual mata-mata minyak zaitun tu. Semua orang makan jual minyak zaitun lah. Jadi tuan-tuan semua ada lah. Kemudian dikirimkan Allah Subhanahu Wa Taala angin melepas bebas berfungsi untuk mengumpul awan kemauan dan menariknya ke merata tempat, dan juga untuk mengkahwinkan pepohonan. Kan? Dalam hal ini Allah Ta'ala telah berfirman, tuan-tuan semua, ini sains tuan-tuan semua. Allah Ta'ala sebut nama yang boleh menjadikan pokok itu berkahwin. Kahwin itu maknanya kahwin lah tu. Cabang benih itu ialah daripada angin. Yang mana kemudian dia orang buat kajian sains. Kemudian ni zaman Quran turun, tuan-tuan semua, turun di zaman mana? Di zaman 1400 tahun yang lalu. Turun pula di kalangan orang Arab, orang yang ummi, orang yang tak erti menulis dan membaca, tuan-tuan semua. Ummi. Ummi ni mana tak erti menulis dan membaca. Kebanyakan orang Arab itu termasuk dia. Bukan kata turun kepada tamadun Rom. Rom tu yang tak buat bangunan tinggi-tinggi hebat, tuan-tuan semua. Pada waktu itu bangunan tinggi di Mekah dia paling tinggi dekat Kaabah saja. Tak ada bangunan tinggi. Orang Arab, tuan-tuan semua, turun kepada mereka ni, tuan-tuan semua. Maknanya sains ni dah lama. Dah lama. Cuma kita dia tak kaji Quran. Kalau kaji semua tu. Pasal tu ada satu profesor daripada Thailand, tuan-tuan semua, dia masuk Islam. Pasal dia baca Quran. Dia baca ayat mana? Kullama madijat juluduhum badalna juludan ghairah. Tiap-tiap kali dalam neraka bila masak nadijat ni, masak ni, dah dibakar dengan api neraka, masak kulit, masak dah. Badalna, kami tukar kulit lain. Jadi dia ni profesor, dia kaji bab kulit. Dia kata Allah Ta'ala memang betul Al-Quran kalam Allah Ta'ala, Tuhan segala yang menciptakan. Kerana dia kata manusia ni rasa sakit di kulit. Dia bukan rasa sakit di tempat lain. Bila mati kulit tak rasa sakit. Contoh tengok tapak kaki hak mati. Tapak kaki tumit kita tu hak keras, tak ada keras. Tak. Kadang-kadang kita lama-lama kerja benda keras tapak kaki tu. Kalau terpijak paku pun patuh paku. Paku tekan tu lah kan. Belok paku tekan. Kerah punya dia tekan. Dia rasa sakit tak? Tak rasa tak? Pasal apa? Kulit tu dah mati. Nah, betul tak? Jadi tuan-tuan semua, dia kaji-kaji kubur. Dia kata, betul kita rasa sakit ni di kulit. Jadi bila di dalam neraka besok-besok, bila dah mati, kullama dah dijantah, dah masuk kulit ni, badal nak kami tukar kulit yang lain. So rasa sakit lagi dalam neraka. Dia bila begitu tuan-tuan semua, dia masuk Islam. Itu kehebatan dah Al-Quran. Ini sama. Baik, apa Allah Ta'ala nak sebut? Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu birazikin wa in min shay'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan bumi kami bentangkan dan kami pasakkan padanya gunung ganam. Ada Allah Ta'ala bagi tahu bumi ini dia stabil kerana gunung. Dan hari ini pakai betawi habis gunung betul. Bukit. Tak lama dah kiamat. Bila dah tak ada bukit, tak ada bumi pening kepala dia. Dia punya pangku dia pasak dia. Yang dia kuantar betul semua. Tadi saya tengok Facebook kan. Bagus juga tengok lawak. Ada 4 biji kereta. Satu kereta pelik W. Ini kereta wilayah. Kerana pelik dia W.
Kereta kedua pelik B, ini kereta Selangor. Dah, kanan pelik dia B. Kereta ketiga pelik D. Ini kereta Kelantan, kanan pelik dia D, Kelantan. Kereta keempat lumpur belum, tak nampak apa. Dia kata walaupun tak nampak lumpur, tapi tahu ini kereta dari Kuantan. Pasal apa? Ada apa di Kelantan? Poksek kan? Apa balik poksek? Pak Kali itu dah habis, itu semua merah habis. Itu korek. Saya pun tengok om tu kan. Dia buat lawak gitu. Tak tengok nama pelik pun tahu dah ini kereta Kuantan. Tengok tuan-tuan sekolah, tapi tak masuk itu. Main-main. Dan kami tumbuhkan di atas muka buminya, di atas mukanya, dari segala sesuatu dengan tersusun. Di atas muka bumi ini cantik elok kan? Allah Ta'ala buat tersusun elok. Sungai, bukit, hutan, cantik. Dan kami jadikan buat kamu sumber kehidupan padanya. Di bumi ini ada sumber kehidupan kami. Dan siapa yang kamu tidak mampu memberi rezeki kepadanya, dan setiap suatu melainkan ada pada kami perbendaharaan. Jadi semua benda ini kamilah yang memiliki khazainuhu, iaitu pembendaharaannya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan kadarnya yang tertentu, iaitu hujan yang Allah Ta'ala buat turun itu ikut kadar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kami kirimkan angin-angin itu untuk mengawinkan. Wa arsalna riyaha, riyah itu angin, riyah. Lawaqih, tujuannya untuk lawaqih. Lawaqih untuk menjadi debu, untuk mendebungkan. Lawaqih untuk mendebungkan. Fa anzalna minas sama'i ma'an, dan kami turunkan air hujan dari langit, kami menyirami. Fa anzalna minas sama'i ma'an, kami turunkan air hujan dari langit. Fa asqainakumuhu, dan untuk kami menyirami kamu dengan air. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan apa yang kamu dapat menyimpannya. Jadi Allah Ta'ala buat turun air hujan ini tuan-tuan semua untuk menyiram kita dan tumbuh-tumbuhan. Apa maksud tuan-tuan? Maksudnya tuan-tuan semua, kalau hujan turun, terutama sekali hujan ni kalau turun lepas kemarau yang panjang. Hujan lama tak hujan, contohnya 3-4 minggu tak hujan, panas tak. Bila dia turun, tuan-tuan semua, hujan tu turun, mula-mula turun, apa kita nak buat? Apa sunnah pertama kita buat? Kita tak buat ni. Kita pergi main hujan. Sunnah. Pergi dukung hujan, biar penuh turun hujan. Lepas ada fa'asqainahu, mana nak siram kita, dah juga pokok-pokok termasuk. Sunnah bila lama tak hujan, kalau kita semayang solat istisqa ke tak semayang ke, tak apalah. Bila hujan mula turun itu, kita dedahkan diri kita ni biar penuh hujan sikit. Tapi kalau di Pulau Buni itu biar lama sikit lah, 2-3 minit tu kau pasal hujan mula-mula tu. Desi. Jangan duduk dalam rumah je. Tapi kita tak ada main hujan lah, takut demam. Demam. Duduk sekejap, insyaAllah tak demam. Itu sunnah Nabi kan? Sunnah, cara kita buat. Ini Al-Quran pun sebut macam tu. Baik, tuan-tuan semua. Banyak benda kita ni, tuan-tuan semua, kadang-kadang kita dah meninggalkan sunnah Nabi SAW. Banyak sangat. Pasal itu tuan-tuan semua, man ahya sunnati inda fasadi ummati. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rosaknya umat, maka pahala dia, kata Nabi SAW, seperti berperang sabilillah, berjihad. Dalam semua firman ini ada semacam peringatan ilahi kepada manusia untuk memperhatikan kepada hikmah bercucuk tanam, dan bagaimana sudah dipermudahkan baginya berbagai-bagai cara untuk mencapainya.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yadrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun wala insanun illa kana lahu bihi sadaqah." Muttafaqun alaih. Ini tuan-tuan semua antara tujuan kita digalakkan bercucuk tanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang muslim yang menanam suatu tanaman atau mencucuk suatu pohon, bila dah tumbuh nanti lalu dimakan daripadanya seekor burung atau seorang manusia, melainkan dia itu menjadi suatu sedekah buat si penanam. Tuan-tuan semua, untuk nenek kita dulu, dia tak boleh nak baca hadis, tapi dia beramal dengan hadis. Tengok tu nenek kita tu tanam pokok durian, pakcik tanam pula pokok durian, dia dah tua dah, dah nak makan dah, biarlah anak cucu makan. Anak cucu makan pokok durian, orang ditanam boleh tuk tu tuan-tuan semua, dapat pahala kat tuk dalam kubur. Inilah dalilnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung sekejap lagi azan. Ada bukan kok lagi lah, baru masak lah. Kalau kok dia alhamdulillah. Baik, kita lepas masak, kita dah tuang semua dalam mangkuk. Lepas tu kat bawah tu kalau kita dah korek dengan sodih tu tak masuk dah. Jadi kita ambil jari tu. Adakah itu pun mendapat kebajikan? Fikir apa? Ya, alhamdulillah. Kita tak pasir tu. Nah, tu dia. Pasal tu setengah orang tabligh, tuan-tuan semua. Saya pernah ikut tabligh dulu, tuan-tuan semua. Ini ialah tuan-tuan semua, banyak perkara yang baik yang ada pada jamaah tabligh, tuan-tuan semua. Macam tu lah. Dia boleh buat sunnah-sunnah yang kecil, dia boleh buat. Baik. Antaranya tuan-tuan semua, bila lepas makan, tuan-tuan semua, orang ni tuan-tuan semua, dia basuh tangan. Ni dia basuh tangan ni. Tangan ni ada kan lagi kokoh ni. Dia basuh dalam pinggan. Dia basuh sikit-sikit. Lepas tu dia sapu air dalam pinggan. Air tu tuan-tuan dia minum. Pasal apa dia nak kotor apa dia kata itu? Kuah gulai tadi yang kita makan. Yang dalam pinggan tu ada makanan kita tadi. Cuma mungkin kita rasa tak. Tapi dia boleh minum. Pasal bagi dia dah masuk air tu. Kacau dia tangan tu yang ada sikit-sikit lagi lepas jilat tu basuh, masuk dalam tu. Lepas tu yang tu sampai basuh lagi, lepas tu minum. Tak ada masalah, tidak haram. Boleh? Sekejap lagi? Ya kan, insyaAllah. Tapi tidaklah kita kata kalau tak buat tu dia kata haram. Cuma kalau orang buat itu tak ada masalah. Pasal benda itu dah termasuk dalam benda yang bukan dimakan lagi. Tak dimakan dah orang tu. Jadi tak ada apa lah. Cuma jangan kita mazid benda yang boleh dimakan. Maknanya kalau kata roti seketul, kita buat apa, itu boleh dimakan tu mazid. Yang kuah tu dia kira tak dimakan dah. Cuma setengah-setengah mereka ni nak amal sungguh-sungguh gitu. Dia apa, Cik Ozi ni dia nak buat kan, dia nak sapu. Boleh sih Pak dia? Hantar sapu kan. Anak-anak tengok aja. Itu tak bagi. Tak ada lah setakat ni, tak ada saya jumpa lagi. Wallahu a'lam. Cuma yang saya jumpanya la'an al-asabi', jilat jari setakat. Di basuh tu tak ada jumpa lagi. Allah Alam, saya tak jumpa lagi. Saya cakap saya tak jumpa lagi. Kalau mungkin orang lain dah jumpa pun dia cerita saya. Cuma yang saya jumpa dia adalah la'kul asabi', jilat jari. Setakat tu saya jumpa lah hadis tu. Sampai situ saya belum jumpa lagi. Tapi tidak masuk dalam benda halal lah. Pasal itu makanan kita tak masalah. Yang tak bolehnya benda-benda yang jijik. Okey, tak ada masalah, boleh. Ada soalan lain? Tak ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terus maknanya kalau kita tanam pokok itu terus pokok yang kekal, pokok rambutan, durian, bila ada orang makan pokok yang kita tanam itu terus pahala kita dapat walaupun kita dalam. Sebab itu saya sebut tadi, tutup kita, orang tua kita dulu dia tanam pokok durian kan. Durian ni paling cepat berbuah 10 tahun terus. Dia dah pokok dah tua dah terus. Tapi dia tanam pokok durian. Kalau nak ikut ukur nisbah pada adat dia tentu semua, dia tak boleh nak makan dah durian. Pasal kita kata dah tua dah tentu semua. Tapi dia tanam. Bila orang tanya, siapa nak makan ni? Dah tua dah anak cucu besok makan. Tentu semua dia nampak fikiran anak cucu nak makan tentu semua. Di sana bila anak cucu makan, lepas dia dah meninggal, tentu semua pahala dapat kepada dia walaupun dia dah meninggal. Ini maksud hadis Nabi SAW. Pasal itu tuan-tuan semua, daripada tuan-tuan tanam pokok bunga, paling tanam pokok durian. Tuan-tuan tanam pokok bunga, tak ada siapa boleh makan. Burung boleh lah kok. Ada juga burung, tapi dia tak tahan lama kan. Jadi pasal itu di bawah itu dia tulis tujuan utama dari hadis ini untuk memberitahu bahawa pahala orang itu akan berterusan selama tanaman itu atau pepohonan itu dapat memberikan buah-buahan yang dapat dimakan ataupun sesuatu yang dapat dimanfaatkan meskipun penanamnya telah meninggal dunia. Walaupun miliknya itu telah berpindah kepada milik yang selain. Milik dah tak jadi milik dia dah, tapi pahala itu dapat kat dia lagi. Kalau bukan milik dia dah. Harta tuan-tuan semua, bila kita dah mati, bukan milik kita dah. Pokok dalam tanam kita tadi, kita tanam-tanam. Bila kita mati, dah jadi pusaka. Dengan pokok-pokok sekali milik orang lain, tapi orang lain tu makan, kita yang tanam. Pokok tu jadi milik dia, tapi kita yang tanam masih hidup dulu. Maka kita dapat pahala sama. Ataupun tuan-tuan semua kita tanam cili padi. Tiba-tiba burung datang, cek makan cili padi, lari tuan-tuan semua. Itu pun dapat pahala kat kita. Pasal tuan-tuan semua kita tak spesies sedekah kat manusia, baru dapat pahala. Nabi kata fi kulli kabidin ratbatin sadaqah. Pada tiap-tiap yang bernyawa dikira bersedekah. Pasal tu ada orang masuk syurga dengan sebab dia bagi minum ke anjing, bagi minum air ke anjing, kata semua. Dia sedekah air ke anjing dia. Anjing tu terjelir. Dalam satu riwayat pelacur, satu riwayat yang lain seorang lelaki, dua riwayat kata semua. Dia turun ke bawah, ambil air yang kasut dia, bagi ke anjing. Anjing tu tuan-tuan semua, Nabi nak bagi tahu binatang al-khassah, binatang yang hina anjing ni. Dah, maknanya binatang anjing dia hina dah tuan-tuan semua. Apatah lagi kalau binatang yang tak hina, itulah. Dah, Nabi boleh je cerita bab binatang yang lain, tapi Nabi cerita bab binatang anjing. Apa hikmahnya? Nak bagi tahu binatang yang nisbah pada hukum manusia itu, hukum kita pandang binatang tu hina. Apatah lagi kalau binatang yang itu. Pasal tu mak kita dulu pagi-pagi nasi basi bagi ke ayam. Ada, kita nasi kasih masuk ke sampah. Ayam tak ada. Itu tak kira sedekah juga. Tapi kalau ialah kalau punya pelekuk, orang pelekuk tuan-tuan semua, burung makan dia maki. Celaka burung ni, aku tanam nak makan dia makan. Dia ingat dengan kata celaka tu boleh balik. Burung tu datang buka balik. Dia punya cili padi burung gigi tadi. Tuan-tuan kata celaka saja gimana. Banyak orang tak jumpa gitu kat burung, maki burung. Celaka burung ni. Ayam tu celaka, ayam siapa ni celaka ni? Ketua-tuan dia pun celaka.
bahaya. Anjir. Kedekut punya pasal dengan cili padi mungkin. Padahal tak dapat pahala besar. Orang kedekut jangan main-main tu semua. Tuan-tuan pernah dengar cerita orang kedekut? Orang kedekut ni cerita ni disebut dalam kisah Nawadir, cerita pelik-pelik. Pelik-pelik cerita orang Arab pelik-pelik. Dia ni kedekut, anak seorang lelaki-lelaki dia ada kedekut. Dua beranak ni sama-sama kedekut. Duduk serumah tuan-tuan semua. Pak kedekut, anak kedekut. Di rumah tu ada makanan apa? Dia makan apa-apa ada gitu. Dia bukan kedekut ke orang, kat diri dia pun dia kedekut tuan-tuan. Ni kisah Nawadir orang Arab ni. Akhirnya tuan-tuan satu hari datang tetamu umum dia. Orang Arab ni tuan-tuan semua dia tabiat dia memuliakan tetamu. Walaupun macam mana pun dia memuliakan tetamu tuan-tuan semua. Itu tabiat dia. Jadi bila ada tetamu datang, tak bolehlah kena belilah daging ke apa nak bagi tetamu makan. Kata puak, nak kau pergi beli daging kan kata dia. Kita ada tetamu ni. Dia pun bagi duit kat kawan tu. Anak dia pun keluar tak pergi beli daging. Sampai kedai daging, pakcik bagi daging hailuk sekali ya. Tapi nak murah kata dia. Tak betul kan? Apa tukar jual daging dia jawab? Tak buat insyaAllah. Saya akan bagi daging pada awak lebih lembut daripada daging. Orang Arab ni tu istilah dia. Lebih lembut lagi daripada zabat. Zabat ni kita pergi makan kedai Arab tu daging kat putih. Dari masa tu. Lebih lembut lagi pada tu. Saya akan bagi tahu daging yang lebih lembut lagi daripada zabat, daripada daging. Dia pun kata, baik beli daging. Tak apa. Tak apa sih, dia pun pergi kedai daging. Beli daging ya, murah sikit kata dia kan. Dia pun minta dengan kawan tu pula. Dia punya kedekut tu semua. Pakcik, bagi daging yang sedap sekali. Bukan kedai kata tak apa, saya akan bagi awak daging yang paling sedap sekali. Lebih sedap daripada madu. Baik beli madu kata dia. Tak apa, pergi kedai madu pula. Madu murah lagi. Maksud pula kan, sekarang mahal madu. Kalau bermadu lagi mahal. Jadi tuan-tuan semua, dia pun pergi kedai madu. Dia minta kawan pakcik bagi madu orang. Tuan-tuan semua, madu ni dia yang elok ni dia cair. Bila kita minum terus masuk. Ada kata macam pekak atau beli tu pekak-pekak kat tekor tu. Itu biasa masuk gula. Dia kata bagi madu yang lembut, yang nipis dia kata. Kan yang elok dia boleh minum terus. Kata tu kat jual madu tak apa, saya akan bagi awak madu yang lebih lembut lagi daripada air. Ni lebih lembut pada air. Kata dia, elok air kata dia. Tak payah beli madu. Nak pergi beli air. Air kat rumah ada, tak payah beli. Baik rumah dia, tak beli apa-apa. Ayah tanya, mana dagingnya? Dia pun cerita. Satu dia bercerita. Dia kata elok air je apa. Sama je air dengan daging mula-mula. Kan? Daging mula-mula tu dia pergi ke air. Sama je kata sama. Gitu. Pak pun punya kedekut, Pak. Dia marah pula ke anak. Dia kata, kau ni ya Allah, tak boleh fikir benda tu, kata dia. Buat pergi satu-satu kedai, dijajak satu-satu kedai, buat haus dapat kasut dia. Kira dapat kasut. Apa nak jawab? Bukan dapat kasut saya. Kasut siapa pun hebat? Kasut tetamu kita. Kasut pun dia ambil kasut tetamu dia. Dia tak pakai kasut dia. Main-main orang kedekut. Ada kedekut macam ni. Tak ada. Jadi tuan-tuan semua, kalau lagu tu burung makan sekor dia habis tuan-tuan semua. Padahal tuan-tuan semua kata dia pahala tu dapat pahala sedekah. Kemudian tuan-tuan semua, dalam hadis riwayat Imam Muslim, saya tertinggal baca ni, wa ma suriqa minhu lahu sadaqah. Hak orang curi pun kira sedekah. Tuan-tuan, kita tanam betul orang curi. Dulu kan selalu orang curi durian kan. Durian itu terus sampai tumbuh durian, tak semai subuh tumbuh durian. Tunggu ke pasar, tunggu. Bang bunyi tuan-tuan tengah malam itu. Dia punya takut kantuk, tapi durian punya pasar pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la. Baca yang kursi dulu.
Nah, itu dia. Tapi begitu dia pasal. Jago malam, kalau jago malam dia mulai muncul. Tapi minat masing-masing. Pasal apa jago tu dia? Pasal apa dicuri tu dia? Tapi sebenarnya dalam hadis riwayat Imam Muslim ni, wa masuriqa min lahu sadaqah. Dan apa yang dicuri daripadanya itu menjadi sedekah buat orang. Curi pun dia sedekah tu. Allah. Untung semua tanam buah-buahan tu semua. Kan? Tapi bukanlah kita harap tanam itu semua orang curi. Maknanya kalau berlaku kecurian dan sebagainya. Jadi tuan-tuan semua begitulah, ada banyak lagi cerita bab ini tuan-tuan semua, insyaAllah disambung pada kuliah akan datang. Ya selebihnya sikit lagi tuan-tuan semua itu huraian dia tu tak ada payah mana. InsyaAllah tuan-tuan semua boleh tengok sendiri. Kemudian kuliah akan datang kita akan masuk bercucuk tanam yang dilarang. Baik, kita disuruh bercucuk tanam, tapi pokok apa, jenis apa, bercucuk tanam macam mana yang Allah Ta'ala larang. Ada juga Allah Ta'ala tak bagi kita menanam. Bukan semua benda boleh tanam. InsyaAllah tuan-tuan semua sambung kuliah akan datang untuk malam misalkan. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya? Ya. Kerak-kerak dia periuk, kita goreng-goreng, lepas tu jilat. Tengoklah kalau tak basi tak apa. Kan? Ada basi yang main-main tu semua. Begitu.